Kisah yang kedua ni, okey, kisah mistik ya. Dia mengatakan tiba senja ada sesuatu berlari di bumbung. Mata ibu terbeliak sebelum menjerit ketakutan. Seksa sihir keluarga sendiri kerana harta pusaka. Allahu Akbar. Buntu seorang anak mengenangkan nasib ibunya yang terlantar di katil seperti mayat hidup sejak beberapa bulan lalu disebabkan perbuatan khianat ahli keluarganya sendiri. Sudah pelbagai pakar perubatan Islam yang ditemui Firdaus Muhammad Fattah untuk merawat ibu tersayang akibat sihir, namun pulihnya cuma sekejap sebelum kembali sakit. Maksudnya dia pulih sekejap je, lepas tu sakit balik. Setiap kali kembali sakit, keadaan ibunya bertambah teruk dan kini warga emas tu hanya mampu terbaring di katil, tak berdaya untuk bergerak. Masya Allah, napasnya tercungap-cungap. Matanya sentiasa terbeliak memandang ke arah siling seperti ketakutan memandang sesuatu. Macam itulah lebih kurang kot. Begitulah keadaan ibu sejak beberapa bulan sebelum ni. Sayu hati saya melihat keadaannya. Usianya pun bukan muda dan apa yang perlu ditanggungnya tidak sepatutnya berlaku. Sudah beberapa ustaz memberitahu sihir yang terkena pada ibu adalah perbuatan orang terdekat, katanya. Imbau Firdaus, ketika berubat dengan salah seorang ustaz, ibunya tiba-tiba dirasuk oleh sesuatu dan meminta rawatan dihentikan kerana ia tetap akan kembali. Malah pengantara itu memberitahu apa dialami ibunya kerana keceluparan mulutnya menasihati salah seorang saudara mereka tentang pengurusan harta pusaka. Masya Allah. Mendengar perkara itu, jadi saya terus tahu siapakah dalang di sebalik penderitaan yang berlaku pada ibu saya. Saya tak sangka nasihat yang diberikan dipandang serong sehingga sanggup melakukan perbuatan terkutuk tu berulang kali, dan paling menyedihkan, individu tu adalah saudara rapat kami. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Sakaratul Maut, terima kasih hadir. Okey, Profesor sambung lagi. Nasihat diberikan oleh ibu kerana ingin membulut harta pusaka, tetapi sekadar menasihatkan agar ia diuruskan dengan cara paling berhemah dan menurut perintah agama. Itu saja sebenarnya. Firdaus memberitahu keadaan ibunya akan pulih selepas mendapat rawatan membuang sihir. Namun keadaan itu tidak akan kekal lama seperti dapat dihidu oleh pihak tersebut. Masya Allah. Pelik, katanya. Selepas membuang sihir, keadaan ibunya akan pulih seperti sedia kala, walaupun keadaannya sebelum tu seperti menanti ajal. Astagfirullah. Apabila ibu sakit, dia akan meracau apabila tiba waktu senja. Badannya seperti terbakar dan ada masa-masanya akan ada benda merasuk dirinya. Apabila benda tu merasuk dirinya, ia akan menyampaikan pelbagai pesanan daripada pihak satu lagi sehingga sanggup mengugut untuk membunuh dan menyihir ahli keluarga yang lain, katanya. Tak cukup dengan itu, Firdaus berkata dia beberapa kali terjumpa beberapa benda seperti jarum,
rambut, kuku dan patung kecil yang dibungkus di dalam kain kuning yang ditanam di luar pagar rumahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pemerhati dunia. Terima kasih kerana sudi hadir. Lebih menyeramkan, setiap kali tibanya waktu senja, seperti ada sesuatu yang berlari di atas bumbung rumahnya dan mata ibunya akan melilau dan melihat dan menjerit ketakutan. Seperti ternampak sesuatu. Pada awalnya ibu hanya sakit-sakit biasa. Tapi selepas berubat, sihir yang kembali lebih kuat dan bertambah ganas. Sebagai seorang anak, sudah tentu saya tidak sanggup melihat keadaannya begitu, katanya. Namun, kata Firdaus, pertemuan dengan salah seorang ustaz di utara tanah air telah mengubah keadaan apabila rawatan yang dilakukan berjaya memulihkan keadaan ibunya. Pun begitu, rawatan yang berlangsung selama hampir seminggu tu penuh dengan perkara yang mendebarkan, sehingga dia sendiri pernah jatuh pingsan apabila pengantara sihir tu cuba menyerang dan memasuki tubuhnya. Ia barangkali pengalaman yang tak dapat saya lupakan apabila benda tu cuba memasuki badan saya atas arahan pengantar sihir melalui pengantaranya. Macam mana tu Saya pengsan hampir setengah jam sebelum berjaya dipulihkan oleh ustaz, dan benda tu tidak berjaya memasuki badan saya. Paling penting, ustaz berjaya menangkap makhluk tu dan membuat perjanjian dengannya agar tidak mengganggu ibu saya lagi, katanya. Firdaus berkata, ibunya yang sebelum tu lemah tak berdaya dan kulitnya kelihatan kusam beransur pulih dan mendapat kembali seri wajahnya. Buat masa sekarang, kami masih berjumpa dengan ustaz tersebut untuk rawatan susulan kerana tidak mahu benda tu kembali menyerang ibu saya. Kejadian pelik ni masih berlaku termasuk gangguan, tetapi paling penting ibu saya dapat bertahan daripada kembali disihir, katanya. Sekian, terima kasih.